Berkurun lama ku rahasiakan cintaku padamu, hanya karena kau ratu laksana di singgasana. Oke, itu lagu bila? Itu lagu minggu lepas. Episod minggu lalu cerita pasal lagu Rahsia Pohon Cemara. Ciptaan Komposer LY. Cikgu saya. Itu episod 6. Itu episod 6. Ini hari episod 7 pula. Episod 7. Kita nak ucapkan terima kasih pada diorang yang supportive. Betul-betul untuk channel minggu lepas tu. So jadi kita harap mereka akan terus support lagi. Terus tuan menonton. Teruskan menonton. Cerita kita semakin interesting sekarang ni. Kita akan bersambung-sambung. Kita dah masuk bab exist ni. Bab exist. Bab lagu, bab recording. Kita dah masuk ni kan. So cerita recording. Recording Boleh. Okey. Saya akan ceritakan pasal recording. Okey, sebelum tu saya nak tanya kan. Maknanya macam mana ada persiapan sebelum recording kan? Mana siapa yang bagi tahu kita akan rekod dekat mana, bila apa semua tu? Macam mana cerita dia? Okey, cerita dia macam ni. Selepas kita orang selalu praktis mingguan, harian macam tu kan. Sampai masa tu Abang Jo bagi tahu Abang Johan kan, kita punya pengurus dan founder exist lah sebenarnya. So jadi dia ceritakan ataupun dia sampaikan cakap nak buat recording. So kita orang pun mulalah praktis. So bila dah praktis tu kita ambil masa lebih kurang 2 bulan termasuk mencari material buat susunan muzik kan. Masa tu part lirik saya tak terfikirlah. Saya sebab tak ada pengalaman. Belum kecimpung. Belum kecemplung lah. Belum puitis lagi masa tu. Tak ada pengalaman lagi. Okey. Sebab menulis pun asyik nak buat kisah benar je kan. Jadi kita tak pandai lagi, tu yang susah tu. Sebab belum jumpa Lolok. Betul. Masa tu tapi Lolok dah ada. Cuma belum lepak lagi. Belum lepak dengan dia. Cuma mengkagumi dari jauh. Okay. So jadi bila Abang Jo kata akan buat recording, bila cakap buat recording tu kita tak tahu sama ada dia nak buat recording kat Kuala Lumpur ke, nak buat recording kat Singapura, kita orang tak pernah tahu. Dan kita pun tak ambil tahu. Kita cakap entah betul entah tidak lah ni kan. Tak excited. Jadi kita cuma dengar dia punya cakap tu, kita praktis, cari lagu, buat kan. Dan kita masukkan mana yang boleh. So jadi benda dah berjalan lebih kurang 2 bulan macam tu. Lepas tu sekitar bulan Julai tak salah. Bulan Julai itulah kita orang diberitahu untuk buat pasport. Bila cakap buat pasport, ini confirm masuk Singapura lah ni. Kan. Jadi tapi studio kita orang dah agak pun mungkin lain studio lah. Sebab sebelum tu yang kita punya senior band dalam Jojos Production ialah Mega. Mega pun recording kat sana. Kan. So jadi dahsyat tu, lain. Lain, kita tak tahu rupa macam mana lah. Tempat Elicat, Edwin, Nasir, Flybeat, search semua kat sana. So jadi bila dia orang kata kena buat pasport, kita buat lah. Macam yang saya masa tu dah lepas 18 tahun Yelah, dah lepas 18 tahun, kata lepas 18 tahun boleh buat sendiri tanpa memayis lah. Memayis je. Okey. Okey. Boleh buat sendiri tanpa perlu ibu bapa. Okay. So jadi mana yang bawah 18 kenalah bawa semua ibu bapa. Macam itulah. So jadi yang ada kena bawa ibunya macam itulah kan. Macam Syah kena, mungkin Syah masa tak salah saya Syah dah ada pasport kot. Sebab dia ada saudara mara kat Singapura, Syah dah ada. Jadi saya boleh pergi sendiri. Along masa tu abang saya ikutlah. Bapak dia kan. So lepas tu yang lain-lain ni semua kena buat Mamat, mungkin masa tu arwah bapak dia buat pasport dekat Immigration Johor. Dan kita orang sampai sana buat semua cok. Lepas tu seorang ni ajar ini lain sikit, saya tak tahu. Masa tu dia ada masalah pasport hilang ke apa ke tak tahu.
So jadi Ajai ni yang lain semua pasport terhad warna biru gelap tu. Ajai seorang warna coklat. Special. Special. Dia cakap pasport tu laku untuk sebulan ke apa macam tu kan. Jadi sebulan ke 2 bulan lah macam tu, saya tak berapa ingat. Jadi rasa macam okey lah kan. Lepas tu kita orang pergi recording. Kita orang pergi recording macam biasalah. Untuk pergi tu biasanya balik sekolah. Balik sekolah. Kita orang tak pergi. Dia bukan time cuti sekolah ke? Tak ada. penting sekolah Balik bukan? sekolah. Maknanya balik sekolah semua siap semua. Naik satu van masuk Singapura. Oh, petang. Balik nanti biasanya lewat malam lah. Pukul 11, 12 macam tu. Balik. Besok pergi sekolah lagi. Cikgu-cikgu tu tahu? Cikgu tak tahu. Kalau cikgu tahu zaman tu, cikgu buka channel YouTube. Betul. Kira anak murid aku artis. Konten tu. Konten. Kalau tak. Okey, pergi Singapura setiap hari. Setiap hari. Benda tu berlaku ataupun berlangsung lah lebih kurang 2 minggu berturut. 2 minggu berturut. Maknanya Setiap hari pun pergi, semua ada? Semua ada. Pergi balik. Kecuali yang lagu terakhir. Lagu terakhir tu Ajai tak boleh masuk lah. Rupa-rupanya Ajai punya pasport tu dia boleh dikira masuk selama 14 hari ke apa macam tu saja. So tapi dia dah masuk mungkin dah ada dalam 8 ke 10 hari macam tu lah kan. Dan dia dah habiskan dia punya part jugalah untuk 9 buah lagu. Sebab tu kalau perasan dekat album pertama tu, lagu Kuman-Kuman HIV tu tak ada keyboard. Dia bukan pasal lagu tu dicipta tak ada keyboardnya part. Sebenarnya pasal keyboard playernya tak dibenarkan masuk. Astaga. Tapi dah pergi? Dia dah pergi. Cerita dia sama-sama pergi macam biasa balik sekolah. Ajai dengan baju sekolah semua kan pakai. Sekali sampai dekat Causeway tu, Tambak Johor, masa lepas cop pasport, yang bahagian Malaysia punya dah lepas kot. Yang masa nak dekat Singapura punya tu, dia bagi tahu Ajai tak boleh masuk. So jadi Patah balik? Ajai kena ucap selamat tinggal. Kita ingat lagi Ujang bye-bye je. Ajai muka sedih masa tu kan. Kesian Ajai, dia kena jalan kaki tau daripada Tambak Johor tu balik. Jalan kaki? Jalan kaki. Aduh, tak hantar pula naik van. Tak boleh pasal kalau van tu nak pusing balik, nanti semua kali kena pusing balik. Zaman tu dah jam belum? Panjang tak jam masa tu? Memang panjang. Panjang juga. Tambak Johor tak pernah tak panjang dia punya jam dulu. So jadi kalau kita pusing memang recording tu jadi lambat. Satu, jadi itulah pengorbanan Ajai yang pertama lah. Dia terpaksa benarkan kawan-kawan dia pergi masuk untuk sambung recording. Dan Ajai saja kena balik jalan kaki. Tapi yang menariknya, part mana yang menarik? Part lambai tadi. Ujang, bye-bye Ajai kan. Macam tu lah. Kesian tau tengok. Tu dia balik keyboard semua? Sebab tak keyboard biasa dekat studio dah ada. Jadi dia tak perlu bawa kan. Jadi dia balik, dia bawa bag dia balik tu. Dia jalan kaki dengan baju sekolah dia masa tu. Saya ingat lagi. Kesian nak call siapa kalau macam tu? Zaman tu mana ada handphone pun. Tak ada. So jadi Ajai jalan kaki, dia kata lepas tu sampai dekat JB tu dia naik bas. Balik ke studio semula. Okey. Pilu dia kan. Pilu. Cik baik dah 9 lagu tu. 9 lagu dah siap. So masalah pasport tadi lah. Pasport. Itu je. Jadi maknanya lain semua clear. Ajai satu lagu. Dan lagu tu memang kita tak gunakan session list untuk masukkan keyboard apa. Lagu tu kita biar kosong tanpa keyboard. Sebenarnya. Kisah di sebalik lagu. Lagu apa tadi? Itu lagu Kuman HIV. Kuman HIV. AIDS jaga mesti. Saya tahu lagu tu. Track ke berapa? Ketiga ke apa? Itu side B lagu nombor 7 tak salah saya. Sorry nombor 8 ke. Sebab dia catchy lagu tu. Betul. Zaman tu kita album Exist tu kita katam. Ya, katam betul. Ramai orang hafal semua lagu. Hafal. Masa pergi Singapura tu, siapa lagi yang ikut rombongan Exist ni? Okey. Masa tu bila pergi Singapura ni semua band member memang hari-hari pergi. Maksudnya saya, Ujang, Alung, Syah,
Ajai dan Mamat lah. Setiap hari macam tu dengan yang bawa van tu mesti Abang Johan lah. Kita naik van masuk Singapura. So jadi untuk permulaan tu lepas memang kita dah praktis 2 bulan macam tu untuk semua lagu. Tapi pihak syarikat tetap meletakkan plan B. Plan B? Plan B maksudnya kebimbangan kalau Sessionis? kita orang maksudnya kalau exist ni tak boleh main. Jadi diorang dah rupa-rupanya diorang diam-diam dah cakap dengan kumpulan Mega sebab kita punya senior kan. Kumpulan Mega kena standby kalau dah exist tak boleh main, diorang kena jadi sessionis. So jadi masa tu hari pertama tu saya tak pasal sebab diorang akan naik kenderaan lain lah. Sebab saya perasan tu hari pertama ke kedua tu yang ada budak Mega ialah Sam Mega lah. Sam gitaris lah. Sam gitaris. Sam ada sampai lah. So jadi dia sambil menjenguk-jenguk sambil juga buat standby. Kemungkinan lah kalau guard music pun tak lepas, saya rasanya daripada hari pertama tu Sam dah akan kena main lah. Betul. Untuk guide music kan. So jadi dekat situ producer Abang Rahim Osman arwah Dia ada? So, dia naik kenderaan lain, kita sampai studio Abang Rahim dah ada. Dengan engineer waktu tu dekat Lion Studio. Lion Studio ni dekat Kallang, Singapura. Engineer dia Mr. Tian nama dia. TTT. Kita panggil Mr. Tiang. Mr. Tiang ni dia fasih berbahasa Melayu. Dan dia seorang yang cara pergerakan dia perlahan. Tapi telinga dia very sensitive. Dia makan ubat tak? Dia slow? Tak tahulah, dia slow je. Tapi dia punya pembuatan semua buat kita tak panik. Dia tua? Dia muda. Muda? Muda. So tapi dia kontrol studio tu, maksudnya dia jaga, dialah jururakam, dialah yang set up untuk drum semua? Untuk mixing, bukan, untuk rakaman, untuk tracking kan. Dialah orangnya. So jadi dia akan buat gitu, buat gini kan. So kita orang ikut je dan dari situlah kita menimba ilmu sebenarnya. Daripada apa yang Abang Rahim buat kan. Dan Abang Rahim tu sifu lah sebenarnya untuk kita orang. So jadi lepas tu macam mana nak buat tracking, macam mana nak buat guide semua, macam mana nak dapatkan tempoh yang sesuai untuk satu-satu lagu. Sebelum tu tak fikir tempoh? Masa kita praktis tu kita dah buat lah juga masa pakai klik bila praktis tu kan. Tapi kita orang tak terfikir tentang sesuatu lagu tu dia punya tempo dia perlu berapa moderate, berapa fast dia yang perlu kalau lagu rancak kan. So jadi kita tak pernah tahu. Tapi dekat situ Abang Rahim yang menentukan semula. So kadang-kadang kita terasa pula lah lagu perlahan sangat pula daripada yang kita pernah buat tu kan. Kita terasa pelan pula. Dan kadang-kadang kita rasa lagu ni macam laju sangat pula. Tapi rupa-rupanya Abang Rahim ni dia lagi pakar sebenarnya daripada kita. So jadi dia akan tentukan cepat atau perlahannya tempo untuk satu-satu lagu tu. Jadi, walaupun dia carefree so dia jadi mahir. Jadi dekat situ yang kita baru macam gini dan ada setengah lagu tu tempo untuk intro dia punya tempo 3/4 dan bila masuk lagu dia nak kena 4/4. So jadi dia ada counting untuk masuk yang ke 4/4 tu. Macam mana macam tu? Contohnya bila 3/4 tu masuk dia tempo dia. Bukan rakam asing? Bukan? Dia sambung joining sebab zaman tu bukan digital. So jadi kena buat secara manual. Yang katakan masa klik tu macam mana ubah? Klik tempo tu tak, masa yang 3/4 tu memang dia punya counting dia 3/4 lah. Dia 1 2 3 2 2 3. Masuk 4/4 macam mana dia bila ubah klik? Lepas tu tempo tu dia kita mana habiskan kat situ. Lepas tu bila nak masuk 4/4 kita standby, kena cue pakai count Abang Rahim lah. Dia akan sebut 1 2 3 4 klik masuk. Jadi masa tu tempo berubah untuk lagu Hidupan Fantasi. Contohnya. So jadi dekat permulaan lagu tu kita pakai counting 3/4. Masa yang dah masuk dekat riff gitar untuk tu dia dah pakai 4/4. So jadi different. Dia ada perbezaan counting kat situ. Ilmu baru bagi saya tu. Ilmu baru. Kita recording tu kan. Recording tu. Macam mana dia boleh, kalau zaman sekarang senang kita rakam je 3/4 dulu. 3/4 dulu, lepas tu tinggal joining je. Zaman tu tak boleh, semua pakai 2 inch master tape kan. Yang tebal tu 24 track. Masa tu lah.
So, jadi kita pun baru faham, oh macam ni kan. Jadi dekat situ yang ilmu yang kita timba lagi. So, jadi dekat situ juga benda yang pertama untuk record ialah drum lah. Maksudnya lepas guide apa music tu, Guide siapa masuk? guide Mula-mula, music tu sama ada Alung ataupun Syah masa tu. Biasanya macam tu lah. Tak Alung, Syah mesti pakai gitar lah. So, jadi masa tu kita orang tengoklah counting berubah macam mana semua kan. So, jadi guide music tu bila yang katakan setengah lagu tu Alung akan masukkan guide, setengah lagu tu Syah, kadang-kadang setengah lagu tu Ajai. Dia tengoklah siapa yang banyak part dalam lagu tu contohnya. So, jadi bila dah ada tu baru kita record drum lah yang pertama. So, jadi masa tu diorang dah standby lah. Kalau katakan masa tu Ujang tak boleh main, mungkin nak pakai Munir Mega. Kan? Kalau saya tak boleh main, mungkin nak pakai Mat Mega. Kan? So, jadi kalau Alung mungkin tak boleh main, mungkin pakai Adi ataupun Sam lah. Ya. Kan? Plannya macam tu. So, jadi kita ada masa yang terhad dan sangat dijaga. Maksudnya Abang Rahim ni daripada first day lagi dia dah plan supaya kita mencipta satu rekod yang baru maksudnya. Macam orang sukan lah kan. Dia ada tentukan dia punya objektif macam mana. So jadi Abang Rahim punya target dia memang nak buat 150 jam tu muzik habis. Macam tu lah. So jadi dia berjaya. Tera tu. Tera. Untuk band baru, semuanya lancar tanpa pakai sessionis. Ya, betul. Tera. Tapi betul lah tak pakai gitar pun memang tak bukan sessionis Tak tahu kalau ada orang yang berani mengaku dia main. Kan? Dia boleh tampil lah. Sebab boleh, apa? Sebab kalau saya sebagai pendengar, kita dengar lagu Mega kan banyak dive bomb kan. Exist pun sama dive bomb mungkin banyak. pasal pengaruh setempat macam tu. Aura dia kan. Pengaruh. Sebab tu lagi satu, kalaulah katakan Exist tak main sendiri, saya rasa saya akan twist lagi cerita ni sehingga saya tak jumpa untuk waktu recording. Betul. Saya akan belok dulu, cerita pergi makan karipap, cerita belok lagi kan. Pergi show sana, show sini. Tapi saya tak akan cerita pasal recording. So jadi bila yang recording ni memang kita main, kita akan selang-selikan yang cerita tentang dalam studio dan sebagainya. Dan ilmu untuk kerja-kerja rakaman. So jadi benda ni memang satu pada saya lah satu kenangan satu. Lepas tu satu yang boleh kita banggakan untuk diri sendirilah. Pencapaian. Maksudnya pencapaian. Maksudnya kalau bila recording tu adalah hasil kerja awak, hasil sentuhan tangan awak, awak tak akan rasa janggal untuk menceritakan tentang pengalaman itu. Sebab itu memang pengalaman awak. So jadi kita boleh cerita yang aku main lagu ni, aku main lagu tu macam gini, aku main lagu ini macam gini. So jadi bila kita nak bercerita tentang ilmu muzik tu, kita tak akan rasa macam malu-malu. Cuba untuk menyimpang ke apa kan. Jadi benda ni memang pasal kita main sendiri dan macam Ujang bukan tapi saya suka ambil perkataan Ujang sebab waktu kita orang bila album dah keluar, kita masih ditanya betul ke Exist ni main sendiri? Betul ke ni tak pakai sessionis kan? So jadi cara Ujang jawab tu dia sedikit menarik kan cara dia. Kalau ada yang berani mengaku album Exist ni dia main, sila tampilkan diri. Macam tu je kan. So jadi alhamdulillah sampai hari ni tak ada yang akan mengaku itu dia main. Macam itulah sebab memang kami yang sempurnakan semuanya. Jadi lepas tu alhamdulillah lah, jadi kita bersyukur ini bakat yang Allah bagi. Tapi nak dapat bakat macam gini, selain tu kita kena praktis juga. Dia tak boleh harapkan bakat alam je. Kita kena improvekan diri. Betul. Bakat alam ni maksud saya, sebab ni ayat arwah lolok. Bakat alam tu maksudnya bakat semula jadi. Macam tiba-tiba lahir je, dah boleh nyanyi. Kan tu bakat alam lah, kata arwah lolok. Tu bakat alam, maksudnya bakat semula jadi. Tapi kalau bakat semula jadi, kalau kita tak tambah, improvekan lagi, semua kita tak boleh lebih ke depan maksudnya. Ataupun lagi satu, kita kena bersedia akan kehilangan bakat alam ni. Mungkin tiba-tiba kita sakit tekak ke apa kan. Jadi lepas tu
mungkin kita dah tak boleh menyanyi. Tu semua Allah punya takdir. Bakat alam ni sebenarnya, Lolok ni sebenarnya banyak membaca ni. Betul. Sebenarnya itu types of knowledge tau. Kan, ilmu, acquired knowledge, ada yang the revealed knowledge, ada yang the inspired. Bakat alam ni itulah sebenarnya itu bab agama tu. Ya. Saya yakin. Betul. Lolok ni dia baca bab ilmu. Dia banyak tinggi baca. Dia punya tinggi bacaan. So jadi dekat situlah kita sambung balik tadi pasal rekod So jadi bila Ujang berjaya menyempurnakan kerja dia. Bila selesai dia jumpa saya, seksa aku dah lepas, kata dia. Aku pula panik muka aku. Kan? Selepas drum, bass. Bass lah. Okay. Aku masa tu, bila sampai Singapura dengan tak bawa bass semua, masa tu Abang Jo cakap, bass kau tak payah bawa sebab aku masa praktis tu pakai bass lain. Bass yang tali dia dah kematu dah sebenarnya kan. Itu brand apa? Itu brand Ibanez juga, tapi masa tu warna merah masa recording tu kan. Bass tu aku cakap kadang-kadang bass ni ada dia punya action, dia punya intonation dia ada yang dah tak bagus. Lepas tu dia punya string, dia punya action dia tinggi kan. So jadi kat situ Abang Jo cakap tak apa, nanti masa recording kita beli bass baru. Kan. So masa recording tu tiba-tiba bass sampai. Kan, mana siapa yang pergi aku tak tahu masa tu siapa yang pergi. Kita orang punya ada music crew apa kan yang daripada tu dia orang yang pilih. Beli kat mana? Dekat Swilly Singapura lah masa tu aku pilih. Masa tu saya ingat yang bawa tu Arwah Georgette nama dia. Bukan Georgette drama ni. Mana salah seorang production music crew yang untuk Mega sebenarnya. Dia yang banyak tu. So jadi bass tu dia lah yang bawa daripada Swilly tu. Bawa ke studio, bass Ibanez juga. Itu yang pertama saya pakai tu. Dekat sana juga pergi tuning, kat sana juga terus okey pula action semua okey. Okey lah, gitar Ibanez ni bila baru memang dia dahsyat. Sebab tu kadang-kadang jangan tersilap pilih lah. Sebab gitar Ibanez dari pengalaman saya, masa dia dekat kedai, masa dia baru memang bagus. Lepas tu kalau lepas dah keluar, kita jaga tak berapa bagus, nanti neck dia mula bengkok macam tu. Dia punya masalah kat studio. Bila baru dia jarang ada masalah. Gitar Ibanez ni. Dia punya dia bengkok tu pasal cuaca Malaysia ni. Ya, betul lah. Agaknya saya main pedal tu. Betul juga mungkin. Sebab tu kadang-kadang kita tak tahu jaga kan. Nanti neck dia akan bengkok sikit. Kayu dia punya. Tu yang jadi kadang nak kena buat pembetulan balik dekat semua alat muzik yang dah agak lama. Okey, tahu-tahu je bass baru sampai dan nasib baiklah dia punya action semua okey. Boleh pakai dia pakai efek apa-apa ke? Zaman tu tak ada. Masa tu sampai je semua direct. Mr. Tiang ni yang set up semua daripada sini masuk dekat dia punya kompresor ke apa. Lepas tu lalu M dia pakai M, dia miking. Tapi M tu duduk kat dalam room yang sebelah lah. Masa tu pakai ni je, combo 300 je. Dia combo 300 tu banyak PW combo 300. Masa tu itu yang pertama dia terdapat dalam studio Lion ni. So jadi itulah yang digunakan. Dia 1x15 inch dia punya size dia. Yang itu. Zaman tu basis memang tak ada efek ke? Ada tak yang pakai Malaysia ni? Malaysia saya tak pasal, saya rasa tak ada. Dan yang mula-mula saya tengok ada pakai efek ni, itulah Mega juga. Saya tengok kan Mak Mega dah pakai, saya tengok. Saya pun tak tahu apa yang dia pakai masa tu, saya nampak lah. Ada equalizer, ada bass chorus macam tu kan. Dekat situ lepas tu bila beli efek pun, saya mula beli benda tu juga. Sampailah sekarang Sampai sekarang dah bertambah-tambah pula lagi dah macam-macam lah. Macam kalau tak dulu basis simple. Seketul je bawa ni. Sekarang tapi macam-macam. untuk recording dia peralatan canggih kan. Jadi masa tu kalau yang masalah ni untuk bila kita live performance, bila tak ada efek ni dia kurang membantu lah. Kalau ada dia membantu lagi daripada segi sound dan kita punya level untuk persembahan tu. Macam tu. Okey. Balik pada part tadi awak punya
recording punya proses tu macam mana tu? Ujang dah seksa dah lepas. Seksa dah lepas. Macam mana pula? Okey, masuk base. Masuk base. Masuk base tu saya buat macam saya praktis. Jadi saya ingat saja part praktis sebab semuanya zaman tu semua by heart. Kan, mana kita main lepas tu lagu-lagu ni semua dah dalam kepala otak. Tinggal nak keluarkan balik je. Kan, sebab 2 bulannya praktis. Ada gugup ke apa ke? Gugup Orang tengok. tak ada orang tengok. Cuma kita sama kita je. So jadi lepas tu arwah Abang Rahim pun dia jenis macam duduk diam aja kan. Kalau benda tak salah dia tak tegur pun. Abang Rahim kalau agak-agak tak betul sangat baru dia suruh buat balik. Tapi sebelum tu arwah ni dia dengan exist berapa lama dia ni? Kita orang jumpa betul-betul masa lagu Untukmu Ibu je. Lagu Untukmu Ibu je. Barulah jumpa. Maknanya bonding tu tak ada lagi. Maknanya 2 minggu sebelum recording tu, maksudnya Abang Rahim datang bagi lagu baru. Bagi lagu baru tu masa dekat studio tu lah. Kita baru jamming studio. Masa tu dekat Jojo's Production. Dekat Skudai Kiri. Dekat situlah kita kali pertama jumpa dan bercakap dengan Abang Rahim. Dan lagunya dia bagi. Masa tu dia main, dia pegang mic, dia hamkan melodi lagu Untukmu Ibu tu. Jadi dekat situ kita baru ternampak, macam ni rupanya cara dia menyampaikan melodi dalam lagu kan. Lirik siapa tulis? Lirik tu masa tu belum ada lirik lah. Masa tu arwah Megat kan yang buat sepatutnya. So jadi arwah Megat ni selalu nampak kelihatan bersama Abang Rahim macam tu kan. Dia berdua. So jadi dekat situ lagu tu dia bagi, kita orang pun tak tahu lagu tu akan macam, tapi kita orang buatlah arrangement. Abang Rahim tentukan okey nak pakai key apa macam tu kan. Dia dengar, dia try lah, rendah, dia tinggi. Dia tinggi, dia tukar-tukar. Lepas tu melodi dia macam gini dia akan buat. Kita orang yang masa tu run the chord lah sendiri. Chord tu pergi mana kita sendiri. Jadi Abang Rahim pun tak bantah, dia jadi lebih banyak macam biarkan kita buat. Sebab sebelum tu kita dah arrange pun lagu-lagu yang lain. Maknanya kita buat sendiri lah tanpa masa tu. Tapi Abang Rahim memang kontrol lagu Untukmu Ibu tu. Memang arrangement tu maknanya kita buat tu depan mata dia. Sepanjang malam tu. Maksudnya dia datang, contohnya belah petang mula-mula, dia membayangkan progression chord ke mana kan. Untuk lagu tu, tempo dia, semua masa tu dia tak letakkan lagi. Tapi macam tu lah kita nampak, tempo dia moderate kan, moderate slow. Moderate slow, lepas tu dekat situ lah Abang Rahim hamkan melodi dia. Tatiri tariri nariri, macam tu cara dia kan. Jadi kita dengar, macam ni Abang Rahim punya cara ham melodi kan. Jadi masa tu tak ada lirik lagi, jadi macam tu. Jadi sampai kita pun ham dengan lagu tu. Okey, lagu ni macam ni. Jadi bila dia ham melodi tu, kita akan pegang chord yang mana yang sesuai lah kat situ dengan tempo. Lepas tu bila Alung balik, Alung ni sekolah sebelah petang masa tu. Bila dia balik petang, malam dia datang, dia pun terlibat untuk buat tadi yang progression cut. Sebelum tu saya, Syah, Ujang dan Ajai dah buat dulu kan. So bila malam tu Alung masuk, jadi tambah lagi. Jadi lagi full rehearsal ataupun full pencarian lah untuk lagu Untukmu Ibu masa tu. Cuma saya ada satu soalan intro tu kan Dive bomb tu. idea siapa? Itu sebenarnya kalau itu semua Syah lah sendiri. Itu memang niat dia nak show off ke apa? Saya tak tahu masa tu. Sebab saya, tanggungjawab saya pegang chord yang saya pernah pegang kan. Lepas tu Ujang, saya lebih banyak pentingkan groove. Antara saya dengan Ujang, saya fikirkan groove dekat mana nak bagi attack untuk supaya groove tu lagi baik kan, dan tidak melampau maksudnya. Kan takut macam jadi melebih pula daripada yang lain kan. So jadi dekat situ bila dah buat tu dengan Ajai buat keyboard punya version untuk macam plucking tu kan. Tu Ajai punya idea lah tu. So jadi yang lain-lain tu bila masuk solo, lagu tu memang terus Syah take over lah untuk buat solo. Intro tu dia buat, dia main intro tu dia buat, solo pun dia buat maksudnya. Along main? Along lagu tu dia on plucking dengan power chord macam tu lah. So jadi bila lagu tu kebanyakannya Syah lah yang untuk tu. So jadi Along ambil part yang itu.
Sebab tu lagu-lagu dalam Pusat Album tu ditanda. Lagu tanda ni Alung main, lagu tanda ni Syah main. Maksudnya macam tu. Sebab Maksudnya saya, kalau lagu tu Alung buat solo, nanti dia punya plucking, dia punya riff, Syah yang main. Dia macam tu. Dia bertukar macam tu. masa tu sebab kita first time dengar kan Exist ni, tanya-tanya lah, gitar dia ni memang penuh, skill semua keluar. Semua teknik pun dia keluar. Dive bomb ada tapping ada ke tak silap. Saya belum lupa. Tapi, dahsyat ni. Itu yang kita ingat, Mega ni, Mega. Mega kan suka benda tu kan. Gitulah, saja tanya. Sekarang dah jelas bahawa memang diorang lah yang main. Album pertama kali iaitu memang nak tunjuk skill tu kan. Buat bunyi motor sikit kan. Okay. Kalau ingatkan nak buat ambulans, seram pula nanti. Kan? Tu kalau pusara di Lebuh Raya. Seram. Sama. Okey, saja tanya dulu pernah biasa dengan Rahmat ke apa ke? Ikan Matra? Oh, Rahmat yang kita biasa dulu, Rahmat Mega. Itu je. Rahmat Ikan Matra tu tak berpeluang nak jumpa. Tak peluang Tak berpeluang. Sebab diorang masa kita orang tengah recording tu, diorang tengah aktif kat KL. kat KL buat persembahan sana sini. Kita orang masa tu tak ada lagi dalam otak ni persembahan sana sini. Fokus praktis, fokus untuk siapkan lagu. Zarif sempat? Zarif pun saya tak sempat. Tak sempat. Maksudnya masa saya masuk untuk cari material tu, Mega dah tengah recording lagu album Takdir dan Waktu. Masa tu penyanyi dia dah bertukar kepada Rahmat Grimes. Grimes. Kumpulan asal dia Grimes. Kalau kita tengok rakan-rakan artis lain dia recording di Singapura, dia kata ada problem makan lah apa, kena makan Maggi, makan roti, susah cari makan lah. Exist macam mana time recording? Okay, time recording sebenarnya bila siang ni makan senang sikit. Macam kita orang dulu dekat sana, belah siang ni kat bawah Lion Studio tu ada kantin tu. Kantin tu yang masak tu orang Melayu. So jadi kadang-kadang bila siang tu seronok lah kita makan nasi, ambil lauk semua senang kan, ada kantin orang Melayu. Bila malam, agak betul lah memang susah sikit. Cuma nasib baik masa tu ada jenis macam yang run pergi beli makanan. Biasanya asyik-asyik karipap besar Singapura tu. Karipap saiz besar tu kan. Malaysia tak ada tapi lagi dia bukan karipap oksigen lah. Karipap King Kong sekarang. Karipap King Kong. Dalam dia tu ada macam beef kan. Karipap. Dia bukan karipap oksigen. Mantap juga tu. Jadi dekat sana bila malam tu itu dengan teh tarik. Itulah yang kadang-kadang dia orang bungkuskan. Okey, jadi tak ada masalah makan. Bila dah habis part kan. Contoh macam seronok ni bila dah habis part, kita orang masih tetap ikut pergi studio. Kita orang akan tidur bawa mixer. Bawa mixer ni sebab studio ni sejuk. Studio ni dah lah sejuk. Tapi dalam studio ni semua kapet kan. Dalam dekat Lion Studio ni kau kena masuk benda buka kasut semua kan. Okay. So jadi bila sejuk, aku jumpa satu pot ni sebab dia menghadap yang room sana tu kan. Jadi kadang-kadang bila Alung record akustik gitar ke apa, dia kena masuk dalam room sana. So jadi bila yang dah habis, bila macam kita tak ada apa, kita ada tuan producer, kita ada Ibrahim, jadi kita tak perlu nak kacau dia ke apa kan. Bila kita dah tahu kita agak mengantuk, kita baring bawah mixer tu, tidur semua sebaris kan. Mana mixer macam tu? Ni Abang Rahim kat sini, mixer bawah tu. Dah, dia macam ni. Abang Rahim contoh kat sini, depan ni mixer tau besar. Okey. So jadi dekat sebelah sana tu ada satu cermin yang besarnya sebelum dekat room sebelah. Okey. Bawah tu ada satu ruang yang lapang dekat situ. Jadi masing-masing kepala tu kan. Kalau mixer tu roboh, ambil kena kepala. Tapi zaman tu tak ada kan. Tapi kita orang tidur bawah mixer tu. Kepala. Tapi sedap lah dengan aircon dia semua kan. Betul. Jadi memang kita orang letih balik sekolah. Tapi kena pergi studio untuk sama-sama kan. So jadi tidur kat situ. Malam bangun karipap Mega dah sampai. Minum teh tarik. Karipap King Kong. Okey. Waktu malam biasa sampai pukul apa? Malam ni biasa kita sampai macam 10, 11 malam lah kan. Lepas tu nak balik, bila sampai JB balik tu dalam pukul 12, pukul 1 pagi.
Lepas tu, ngantuk lah. Ngantuk lah, tidur. Tidur studio ke tidur balik rumah? Kita orang tidur dekat rumah Abang Jo lah masa tu, Abang Johan. Oh, okey. Sebab besoknya terus pergi sekolah. Dengan ajar sekali. Ngajar lah. Biasa Abang Jo lah yang hantar dia. Kalau tak Abang Jo kadang-kadang Ujang lah tukang hantar. Bawa van. Macam tu. Oh, lepas tu kat sekolah mata panda ke apa macam Dia ni? tak ada. Tak ada, steady Maintain, lah. Steady. Sebab dah puas tidur kat studio sebelum tu. Betul juga. Malam tu tinggal bilas sikit tidur, bangun pagi, pergi sekolah. Tak ada gambar-gambar ke time recording? Zaman tu, handphone pun tak ada. Kalau macam hari ni rasa banyak gambar ni kita boleh selitkan sikit-sikit hantar dekat Facebook. Zaman tu masalahnya kamera pun tak ada. Kan? Ada kamera tu kadang-kadang adalah satu dua yang dia orang pegang kan. Tu pun kadang-kadang ada sikit saki-baki. Oh, ada gambar ni. Saya pun tak perasan kadang-kadang. Harapkan gambar-gambar kadang dengan peminat je lah zaman tu. Sebab tu kadang-kadang kita suka minta peminat yang ada gambar, share lah gambar dia. Kan? Minat Kat raya banyak dapat lah. Oh, kat raya banyak lu, berguni lah. Tu nanti lah. Kita antara penyumbang terbesar kepada Pos Malaysia lah untuk jual stamp zaman tu kan. Pos Malaysia zaman tu terpaksa lantik budak kontrak untuk kerja raya puasa kan. Untuk sorting surat. Sorting kat raya. Betul. Tu nanti lah tu konten puasa raya nanti. Puasa raya. Saja je kita menyimpang. Memang bidang kita menyimpang. Menyimpang sikit-sikit. Itu belum kita masuk band lain ni. Band lain. Biasa kita sebut nama band lain. Hari ni kita pasal panjang sikit nak cerita tentang ni. Jadi kurang sempat sikit lah. Sikit-sikit lah kita. Tapi banyak sebut pasal Mega tadi. Mega. Mega ni salah satu band yang Era kan diorang kan? Diorang pun recording semua. Mana jalan. Sebab kita orang kadang-kadang belajar dari dia. Kan tengok apa diorang buat kan. Kita ambil tahu. Diorang pun main sendiri ya? Diorang main sendiri juga. Jadi bass pun sendiri ya? Yang saya kenal Abang Mat tu kan, Mat Mega, dia main sendiri, dia kira. Kira kan diorang kan? Gitaris adik-beradik lah? Gitaris adik-beradik. Kalau nak tahu macam Sam Mega tu, dia tu sebenarnya kidal. Dia sebenarnya kidal, tapi dia main gitar tak kidal. Faham tak? Okay. Dia kalau makan dengan saya dulu macam buat saya dengan Sam Mega ni kan. Sam ni dalam budak Mega saya paling rapat dengan Sam dulu. Kalau ada masa lapang, aktiviti saya dengan dia main video game. Kat mana tu? Dekat masa tu zaman duduk Suruhanjaya. Kan main game yang masuk 2 sen tu kan. Saya Street Fighter. Street Fighter lah apalah macam tu. Bukan kuda lah. Bukan. Zaman tu tak ada kuda lagi. Belum ada kuda. Belum ada kuda. Okey. Kuda laju sangat. Bahaya. Boleh jatuh. Betul. Bahaya. Rocco Bullhoil. Lepas tu bila dah lepas main game, saya pergi makan dengan Sam. Masa makan tu saya nampak dia makan tangan kiri. Saya cakap, kau memang kidal. Memang kidal kata dia. Tapi main gitar, dia main right hand. Sebab tak zaman dulu kan macam ni lah. Macam jangankan gitar elektrik. Gitar akustik sendiri pun kita kongsi kadang. Bukan kita punya, kadang si kawan jiran punya. Betul. Kita belajar punya. Contoh kalau dia memang tangan kanan kan. So jadi takkan kita nak suruh dia, kau tukar terbalikkan string kan. Itu yang kadang-kadang kita dekat sini kita tengok macam gitar-gitaris yang Mankidal lah. Mankidal, Joe Wings kan. Dia main string dia upside down tau. Maknanya mungkin masa akustik gitar tu ada tu memang right hand, tapi dia orang terbalikkan main untuk tangan kiri. Jadi dia twist dia punya fingering lah. Kan. So jadi macam mungkin aku rasa Sam dengan Adi dia adik-beradik kan. Mungkin ada gitar satu. Mungkin Sam ni sebagai abang dia banyak sifat mengalah ke. Jadi gitar tu dia biarkan dekat right hand. Dia yang tangan kidal belajar main gitar tangan macam ni. Jadi dia punya string tak upside down lah. Maksudnya dia pegang sama gitar macam ni. Dan dia bila main dia tangan kanan. Padahal dia tu kidal. Itu Sam Mega. Special tu. Dia special sebenarnya. Sam Mega ni dia orang yang kidal tapi main gitar tangan kanan. Saya minat lagu Pasti. Album pertama kan. Pasti tu dia macam melirik tu tapi melodi sedap. Dan lagu Sa'ri Amri tu yang antara yang awal. Kan. Dengar pun, dahsyat lagu ni kan. Dahsyat.
bulan Mega. Tapi sebenarnya lepas tu Rahmat. Rahmat ni suara dia bagi saya tak rock sangat. Taruh Jadinya kita kurang sikit time Rahmat. Tu dia menang pula tu juara lagu tu. kan, takdir dan waktu kan. Jadinya dia dah menang ni. Susah sikit, dia dah terlalu mainstream. Kita ni memberontak sikit, tak boleh yang menang-menang ni. Betul. Mula-mula lah perasaan lah macam tu kan. Macam tu. Exit nasib baik tak menang. Tak menang Kalau menang mungkin Kita tak minat. tak minat. Dah menang tak boleh. Poser biasa, poser lah. Yalah. Mainstream. Exit masuk lagu apa? Final? Untuk menghibur tu lah. Oh, final tu zaman tu pakai baju macam tu. Wah, menyimpang saja menyimpang. Yelah. Biar ada orang nampak. Orang ni tak ada fokus ada orang ni. Kan. Kita recording banyak masuk AJL lah. Tapi peduli apa kan? Santai lah. Kita lari sikit, datang balik kan. Jangan terbabas sudah. Macam tu lah. Okay, nak lagu apa? Petik lah tu. Petik. Semenjak aku kehilanganmu, ketika maya pun berubah. Tiada lagi harusnya hidupmu ketika dulu kau lakukan untukku. Sedap lagu tu kan. Sedih. Lagu, words, Sari Amri tau. Sehari tu berbakat dah tulis lirik tau. Dia punya karya ni pada akulah, Sari Amri kan. Ni betul menyimpang sikit. Okay. Sari Amri ni karya dia kategori karya agung sebenarnya. Agung. Yes. Betul. Sari Amri. Kan? Manusia ni di antara yang bijak pelip. Yalah. Kalau orang tengah tu bijak pelip. Job play. Bijak pelip tu maknanya dia bijak tapi dia pelik. Ataupun dia bijak yang pelik. Ya, betul. Bijak yang terlalu lain macam. Betul. Gitulah Sari Amri ya. Macam mana kita nak lahirkan insan sebegitu? Kita tak tahu. Kita masih tunggu. Dia tadi tu Tuhan yang bagi dia bakat alam. Bakat alam. Bakat alam. Tapi sebenarnya dan usaha keras. Sebab keras. menurut cerita dia, berapa banyak lagu yang dia kena reject pun sebelum tu. Kan? Bukannya tulis-tulis terus laku je. Bukan. Tak semudah tu. Jatuh. Buatnya dia give up dalam lagu ke-10 dia kena reject tu. Kita tak kenal lagu UKIS. Kita tak tahu lagu-lagu Umbrella. Macam tu lah. Betul. Lagu exist apa? Lagu tadi? Yang baru ni yang tular balik tu Buih Jadi Permaidani lah. Tak ada buih-buih jadi Permaidani, tak ada. Lagu dia yang kesekian kalinya. Sebelum tu dah Grimis Mengundang pun dah pergi juga. Kita dah dengar kisah macam mana exist. Pergi recording kan. Balik sekolah je masuk Singapura. Tu malam balik masuk Johor balik kan. 2 minggu untuk siapkan muzik. Akhirnya tercapai 150 jam. 150 jam. KPI. Kalau lebih tu kena bayar lebih. Tapi itulah tanpa muzik undangan. Dan lagi satu, benda yang saya agak rasa macam rugi jugalah. Sebab bila kita, sebenarnya pasal kita orang ni masa nak recording tu, diorang dah rasa macam kita cubalah, macam cuba-cuba. Mungkin syarikat tak fikir yang produk ni akan jadi. Kan dia just cuba-cuba. Jadi waktu tu kalau nak ikutkan satu master tape yang 2 inch punya size tu, kalau beli harga dia lebih kurang satu master tape tu dalam RM1,000 tau. So jadi biasanya satu rakaman untuk record 10 buah lagu dia orang pakai 2 tape. Jadi untuk tape je patut nilai dia RM2,000. So jadi ada option lain pula kalau kita tak nak beli. So master tape tu kalau kita beli jadi akan milik kepada production house lah. Tapi bila nak buat tu, company pun mungkin nak jimatkan bajet. So jadi dia sewa je. Sewa maksudnya dia cuma bayar RM500. Tapi Mr. Tiang bagi tahu kalau sewa ni maksudnya after 6 months dia orang delete benda tu. Dia padam balik. Dia akan guna semula, recycle lah. Master tape. Maknanya orang sewa ni dia akan padam dan guna untuk rakaman lain pula. So jadi kalau maksudnya kalau album pertama exist tu sebenarnya master tape dia dah tak ada. Yang 2 inch tu. Lepas tu yang best of exist tu?
Tak, ini bukan daripada master tape. Master tape yang itu kalau dia buat best of ni dia ambil daripada CD lah. CD ataupun daripada okey. master production house tu punya yang dia orang lepas mixing tu kan. Ataupun lepas mastering punya. So jadi kalau yang masa 2 inch punya yang untuk kerja tracking tu semua dah tak ada. Sebab company hanya menyewa dengan pihak lain studio. Okey. Jadi mungkin Yelah, tak lepas 6 bulan pun production house tak nak claim untuk beli master tu kan. So jadi diorang akan recycle, dia delete dan dia buat balik. So jadi itu salah satu yang pada saya rugi sebenarnya. Kalau diorang simpan master tape tu, diorang boleh buat remix ke remastering yang lebih better. Kan. Jadi dekat situ master tape tu dah tak ada lah. Sebab diorang tak beli. Diorang sewa saja. Sebab kita orang masa tu bukan diyakini akan menjadi satu album yang menjadi. Ngetop. So, dia orang tak fikir macam tu kan. Jadi macam okeylah buat just sewa, nanti lepas tu padam. Itu antara khazanah yang hilang lah sebenarnya. Memang tak ada master tape first album exist. Tuan-tuan dan perempuan, itu sahaja ya kisah kita pada minggu ini. Jangan lupa subscribe dan follow dan like ya, bagi tahu kawan-kawan. Oh, ini cerita pasal exist ni, best ni. Ini exist ni. Kita minat ni dulu ni. Ya. Jadi jumpa lagi pada minggu depan. Bye-bye.